Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk mengulang kaji untuk madah usuluddin tingkatan 1. Insya-Allah hari ini Ustazah akan sentuh bab tafsir. Bab tafsir tajuk yang ketiga iaitu Ad-Darsu As-Salis At-Ta'abbud Al-Hakiki. Kalau dalam buku teks muka surat Samaniyah wa Khamsun, muka surat 58. Alhamdulillah kita mulakan. Dalam tajuk At-Ta'abbud Al-Hakiki, apa makna At-Ta'abbud Al-Hakiki? At-Ta'abbud Al-Hakiki bermakna pengabdian yang sebenar-benarnya. Jadi maksud pengabdian ni macam mana? Cara bagaimana kita melahirkan rasa keimanan kita kepada Allah yang sebenar-benarnya bagaimana. Jadi dalam surah Al-Baqarah kat sini, dalam surah Al-Baqarah al-ayah 177, antum boleh rujuk dekat dalam terjemah Al-Quran, antum baca ayat ni betul-betul, kemudian rujuk dalam terjemah Al-Quran. Itu lagi mudahlah supaya untuk kita jimatkan masa. Jadi dalam ayat ini secara keseluruhannya bermula daripada ayat kat sini laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Sampailah habis ayat ni. Jadi antum boleh rujuklah pada terjemah Al-Quran apa sebenarnya maksud dalam ayat ni. Jadi untuk kesimpulan daripada ayat ni, mafhum daripada ayat ini, untuk bagi antum mudah faham. Dalam ayat ni Allah menyebut bahawa bukanlah berbuat baik itu albirra. Perkataan albirra itu ialah berbuat baik. Bukannya berbuat baik itu hanya dengan menghadapkan wajah ke timur dan juga barat. Yang ini ayat ini sebenarnya asalnya ditujukan kepada orang Nasara. Nanti kita tengok kepada sebab nuzul ayat. Jadi Allah menyebut dalam ayat ini walakin albirra, akan tetapi buat baik itu ialah mereka yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat iaitu hari kiamat, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab dan juga para nabi, dan mereka yang berbuat baik itu ialah mereka yang memberikan harta kepada yang disukainya, iaitu kepada siapa? Al-Qurba, Zabil Qurba. Zabil Qurba ni makna Zabil Qurba orang yang paling hampir, orang yang paling dekat, iaitu saudara mara lah. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang yang miskin, wabnas sabil, mereka yang berada di jalan Allah, wasailin, dan mereka yang meminta, wa fil riqab, dan juga mereka yang dalam hamba. Kita kata hamba lah, ataupun mereka yang nak hamba yang kita nak merdekakan. Wa aqamas salah, dan mereka yang mendirikan solat, membayar zakat, dan mereka yang menunaikan janji, dan mereka yang sabar dalam kesusahan, ditimpa kesusahan, dan mereka itulah orang yang benar, dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Jadi itu secara ringkaslah maksud dalam ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 177. Daripada ayat ni kita jelas bahawa Allah memberitahu kepada kita bahawa kita pengabdian yang hakiki ialah mereka yang beriman kepada Allah, beriman dengan rukun. Kalau kat sini kita semua yang disebut dalam ni adalah berkenaan tentang rukun iman. Dan mereka yang memberikan harta kepada orang yang layak menerima. Mereka yang sabar dalam menimpa kesusahan, dan mereka itu tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Kita terus kepada ma'anil kalimat al-mukhtarah. Dalam tajuk ini, ada kat sini ada 5 kalimah. Yang pertama al-birra, wa atal mal, wa banas sabil, wa fi riqab, summa al-ba'sa wa ad-dharra. Apa makna al-birra? Al-birra bermakna ismun jami' li kulli anwa' al-khair. Kata nama yang memberi maksud kepada segala jenis kebaikan. Wa atal mal ay a'tahu, iaitu memberikan atau memberi. Wa banas sabil ibnu tariq, iaitu mereka yang berada di jalan. Wa fi riqab ay wa fi tahrir ar-riqab wa itqiha, iaitu membebaskan hamba, ataupun merdekakan hamba dan membebaskannya. Al-ba'sa wa ad-dharra
Al-ba'sa wad dharra bermakna asyiddah wal marad. Mereka yang dalam kesusahan dan dalam ditimpa kesakitan. Okey, seterusnya kita tengok dalam muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya. Syarhul ayah. Syarhul ayah ijmalan. Syarhul ayah ijmalan. Kat sini agak panjang lah. Jadi Ustazah ringkaskan di sini. Ringkaskan di sini senang je kita nak faham. Bukannya kita menghadap, bukannya buat baik itu hanya menghadapkan, ketika solat menghadap ke timur dan juga barat, akan tetapi buat baik itu ialah mereka yang beriman dengan Allah sesatunya dan tidak mensyirikkan Allah. Kemudian dalam ayat ini, hadil ayat khamsat asya' minal iman. Dalam ayat ini disebutkan 5 daripada rukun iman. Seterusnya, mana tak nampak ni. Jadi disebutkanlah kat sini apa dia rukun-rukun iman. Al-imanu billah, seterusnya al-yaumil akhir, dan wa tasdiq bil kitab al-munazzalah, dan percaya dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, iaitu ada berapa kitab? Ada 4, Al-Quran, At-Taurah, Wal-Injil, Waz-Zabur. Seterusnya meyakini bahawa para nabi dan rasul mereka adalah pesuruh Allah. Sabab nuzul ayah. Sabab nuzul ayah. Qala Qatadah. Sabab nuzul ayah ni apa? Sebab turun ayat 177 ni apa dia? Qatadah, daripada Qatadah berkata, nazalat fil yahud wan nasara. Ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi dan juga Nasara. Yang mana orang Yahudi dia kalau solat dia menghadap ke barat, manakala orang Nasara menghadap ke timur. Wa yaz'umu kullu fariqan annal birra fi dhalik lidzati. Jadi kat sini nak menunjukkan bahawa berbuat baik itu adalah beza antara orang Yahudi dan Nasara dengan kita yang beragama Islam, iaitu bila Allah kata buat baik itu ialah dengan beriman dengan Allah, dan yang tadi disebutkan dalam ayat yang saya sebut tadi. Dalam hiwar ni, kakak ni dia cakap apa? Dia kata al-ibadah illa wujudana wasirun wasiru sa'adatina fid dunya wa thamana jannah rabbina fil akhirah. Ibadah ialah sebab kita wujud, dan rahsia kebahagiaan kita ialah di dunia. Maksudnya ibadah ini adalah rahsia kebahagiaan kita di dunia, dan nilainya yang kita dapat nanti di syurga. Siapa yang bagi? Allah kita, Allah Tuhan kita di akhirat nanti. Jadi dalam ayat ini disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan para jin dan manusia kecuali dengan beribadah kepada Allah. Jadi kat sini jelaslah. Jelas dekat sini matlamat kita ialah tunduk patuh dengan apa yang Allah suruh dan taat apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jadi ini kesimpulannya lah daripada hiwar ini. InsyaAllah kita sambung untuk muka surat yang seterusnya.